Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu komponen enjin yang paling besar, iaitu engine block. Engine block ni generally adalah sebuah komponen yang terbesar dekat dalam enjin kita. Dan boleh katakan engine block ni sangat kuat dan dia juga ada function untuk structural. Maknanya engine block juga dia boleh menanggung load-load yang tertentu. Sebab tu kadang-kadang kita sangkutkan water pump dekat sini. Aircon compressor pun kita sangkutkan dekat sini. Kemudian even gearbox pun kita sangkutkan juga dengan engine block. Maknanya dia perlu sangat kuat. Okey, dan engine block ni kan sebenarnya ada dua material utama yang biasanya orang gunakan untuk membuat engine block. Material yang pertama dipanggil cast iron dan yang kedua dipanggil aluminium alloy. Dan untuk enjin Honda Jazz ni, dia dibuat menggunakan aluminium alloy. Maknanya dalam campuran tu ada aluminium yang banyak dan juga adalah elemen-elemen lain yang menjadikan enjin ni kuat. Sebab aluminium saja dia tak kuat tau. Dia kena campur dengan material-material lain, jadikan alloy barulah dia kuat. Cara mudah untuk anda bezakan aluminium block dengan cast iron block adalah kita tengok surface dekat luar ni. Kalau surface dia warna silver, most likely dia adalah aluminium alloy. Tapi kalau surface dekat luar ni color hitam dan kemudian menggerutu, kasar-kasar dekat luar, itu adalah cast iron. Kalau aluminium block ni pun dia kasar juga. Kenapa dekat luar dia kasar, dekat atas ni dia smooth? Sebabnya dekat luar ni lah permukaan yang kena dengan pasir kita punya acuan casting tu. Nak buat casting ni kita kena buat acuan dulu. Biasanya kita guna pasir lah. Dan lepas tu kita akan tuangkan aluminium yang cair, yang panas dekat dalam acuan ni. Lepas tu kita buang pasir-pasir tu, keluarlah aluminium block ni. Jadi masa keluar tu memang kasar lah, menggerutu macam tu. Dan kemudian kita mesinkan dia supaya jadi rata lah. Kawasan yang kita nak dia betul-betul precise, kita kena mesin dia. Sebab casting ni memang akan keluarkan surface yang kasar. Satu lagi benda yang ada dekat aluminium block ni yang tak ada dekat cast iron adalah structure yang macam ni. Dia macam reinforcement structure. Dia kalau tak ada benda ni, structure ni akan jadi lemah. Kalau cast iron ni sebenarnya dia lebih kuat daripada aluminium. Jadi dalam enjin cast iron anda tak akan jumpa ni reinforcement structure macam ni. Hanya dalam aluminium engine block saja. Engine block dalam kereta anda ni, fungsi utama dia adalah untuk menjadi perumah kepada silinder pembakaran. Jadi 4 lubang ni kita panggil sebagai silinder pembakaran. Kalau ada 4 maknanya enjin ni 4 silinder lah. Kita panggil inline 4. Ada juga enjin yang inline 6, maknanya ada 6 silinder. Dan selain menjadi perumah kepada silinder ni, fungsi lain engine block ni adalah untuk jadi tempat yang ada aliran coolant dan juga minyak pelincir. Coolant ni akan duduk di tepi-tepi silinder pembakaran ni. Tujuan dia untuk menyejukkan kita punya enjin. Kenapa kita nak kena sejukkan? Sebab nama pun pembakaran. Tapi sebenarnya dia bukannya pembakaran. Dia adalah letupan yang sangat ganas pada suhu yang sangat tinggi. Dan letupan ni akan sentiasa berterusan. Lagi-lagi kalau kita lenjan enjin kita tu. Jadi lama-lama dia akan jadi panas. Haba akan terkumpul dan haba ni perlu dibawa keluar. Kalau tidak cair kita punya engine block ni. Jadi sebab itulah kena ada coolant. Minyak pelincir pula ada lubang-lubang dekat dalam enjin ni. Kenapa lubang-lubang ni ditepuk dalam engine block kita? Sebabnya adalah oil sump. Kita punya takungan minyak pelincir tu ada dekat bawah enjin ni. Dan minyak tu kita kena bawa dia sampai ke cylinder head. Cylinder head ni adalah komponen di atas engine block ni. Nanti bila sampai topik cylinder head, kita akan tengok pula apa benda cylinder head tu. Jadi cylinder head tu dia akan duduk di atas engine block ni. Dan banyak benda dalam cylinder head ni nak kena guna lubrication, kena ada minyak pelincir. Jadi minyak pelincir tu duduk di bawah, dia akan dibawa ke atas menggunakan oil pump dan minyak-minyak tu akan lalu dekat celah-celah ni naik ke cylinder head tu. Okey, jom kita tengok silinder ni rupa dia macam mana. Baik, sebelum tu tadi kita cakap enjin ni adalah enjin aluminium dan ada juga enjin cast iron. Kenapa manufacturer pilih nak guna aluminium ataupun cast iron ni? Aluminium ni, dia punya kelebihan dia adalah mengikut isi padu, dia ringan lebih separuh daripada berat cast iron. Maknanya kalau cast iron tu 100 kg, aluminium ni 50 kg saja. Tapi bila nak buat enjin, sebab aluminium ni agak lemah berbanding cast iron dari segi kekuatan dia,
kenalah dia punya wall dia lebih tebal dan kena ada reinforcement structure macam yang kita tengok tadi. Jadi sebenarnya berat enjin aluminium tak adalah separuh daripada berat cast iron. Dia macam 70% daripada berat cast iron macam tu. Still, bila dia lebih ringan, jadi kita akan dapat fuel efficiency yang lebih bagus. Sebab berat enjin ni lebih kurang 1 ke 2% berat keseluruhan kereta kita. Jadi kalau dapat jimat berat enjin ni, dapatlah jimat berat kereta kita dan kereta kita akan kurang guna minyak. Sebab enjin tu tak perlu gerakkan berat yang sangat banyak. Okey, jadi bila kita tengok silinder dekat dalam ni, permukaan dalam ni mestilah betul-betul smooth supaya piston kita boleh naik dan turun dengan mudah. Okey, macam mana piston tu naik dan turun? Okey, jadi piston kita tu dia akan duduk di dalam silinder ni. Dia akan duduk dalam ni. Jadi dia akan naik turun. Sebab tu permukaan dalam silinder ni kenalah betul-betul smooth. Tapi kalau dia smooth sangat, nanti minyak pelincir tu akan mudah turun ke bawah. Jadi untuk membolehkan piston tu bergerak turun naik dengan baik, kita perlukan surface ni betul-betul smooth. Tapi dekat dalam silinder pembakaran ni, tekanan sangat tinggi dan suhu sangat tinggi. Jadi aluminium saja tak boleh tahan. Jadi apa yang manufacturer buat adalah dia letakkan satu lining macam satu lapisan sama ada cast iron atau dia coatkan guna chemical. Tujuan dia supaya silinder ni boleh tahan haba dan juga tekanan dekat dalam dia. Even keseluruhan blok ni pun selepas proses casting, diorang buat satu proses dipanggil heat treatment. Kena heat treated dulu. Kalau tak, blok ni tak akan cukup kuat. Tapi bila dah buat heat treatment tu, barulah blok ni jadi kuat. Dan untuk mengelakkan pelincir tu terus turun mengalir ke bawah disebabkan smooth sangat, manufacturer pun buat apa yang dipanggil sebagai honing. Honing ni akan membentuk macam groove-groove, macam ada gigi-gigi sikit dekat tepi ni. Halus je. Bentuk dia adalah bentuk criss-cross dan minyak pelincir boleh tersangkut dekat celah-celah tu. Pada masa yang sama, dia masih smooth lagi supaya piston tu boleh bergerak dengan mudah ke atas dan ke bawah. Jadi barulah minyak pelincir tu tak cepat sangat hilang. Okey, jadi itu tentang silinder. Kemudian, kalau kita tengok bahagian atas ni kan, okey, bahagian atas ni dipanggil deck. Okey, dan deck ni bersambung dengan kita punya cylinder head. Maknanya deck ni kena betul-betul rata sebab combustion berlaku dekat dalam ni. Dan pertemuan antara deck engine block kita ni dengan cylinder head ni kita letak gasket. Okey? Jadi gasket ni sebenarnya dibuat dari besi lah. Dia adalah material yang sangat tahan. Dia bukannya getah macam O-ring tu. Okey? Jadi gasket ni kita letak dekat sini. Okey, dia akan bertindak sebagai pelapik antara engine block dan juga kita punya cylinder head. Dan kenapa gasket ni kena kuat? Sebabnya anda perasan dekat sini, bila berlaku letupan, terutama waktu power stroke kan, memang betul-betul tekanan tinggi, suhu tinggi. Tekanan dan suhu tu bukan setakat kena cylinder wall ni, tapi dia juga akan kena pada tepi-tepi gasket ni. Sebab tu gasket kena betul-betul kuat. Dan pada masa yang sama, gasket ni masih ada lubang-lubang supaya minyak masih boleh lalu di antara engine block dan juga cylinder head. Dan kalau anda perasan ni pun, gasket ni memang ada banyak layer lah. Okey? Baik, jadi itu bahagian atas enjin. Tadi kita dah tengok silinder, kemudian kita dah tengok deck. Jom kita tengok bahagian bawah pula. Baik, jadi inilah dia bahagian bawah engine block kita. Kalau anda boleh bayangkan, dekat atas ni adalah kita punya oil sump ataupun tangki minyak. Sekarang orientation dia terbalik. Jadi feature yang paling utama sekali adalah, anda tengok sini ada ruangan untuk letakkan crankshaft. Dan crankshaft ni dia bukanlah duduk directly di atas engine block ni. Kalau tak, geseran dia sangat kuat. Jadi ruangan ni diletakkan journal bearing. Journal bearing rupa dia macam ni. Okay? Dia ada lubang dekat situ dan juga ada alur dekat sini kan. Ini bukannya kebetulan je dia ada dekat situ. Memang dia perlu berada dekat situ. Sebab kalau anda perasan, dekat kita punya journal ataupun ruangan untuk letakkan crankshaft ni, ada satu lubang kecil dekat situ. Jadi minyak pelincir sebenarnya dipam masuk ke dalam lubang tu. Dia lalu di celah-celah dalam enjin ni. Ada laluan dia. Dan lubang tu pula akan bertemu dengan lubang yang dekat journal bearing ni. Dan minyak pelincir tu akan masuk di macam longkang dekat tengah ni. Dan juga dia akan lubricate kita punya
crankshaft. Jadi engineer memang dah plan betul-betul minyak pelincir ni akan lalu laluan mana. Sekecil mana pun laluan tu, engineer dah design untuk pastikan minyak pelincir sampai dekat situ supaya enjin kita ni sentiasa well lubricated. Sebab tu saya geram bila tengok orang tak tukar minyak pelincir setiap 6 bulan dan 10,000 km. Enjin kita ni punyalah hebat, siap ada laluan-laluan kecil untuk minyak pelincir ni lalu. Kita pula guna dia, kita tak tukar minyak pelincir tu. Jadi sayanglah, mungkin rosak cepat enjin kita tu nanti. Okey, anda nak tengok kan macam mana crankshaft tu duduk dekat atas enjin ni? Kejap, saya tunjukkan. Okey, jadi komponen crankshaft dengan engine block ni memang komponen yang sangat berat. Jadi kena berhati-hati, takut putus jari ni. Okey, jadi anda tengok crankshaft sekarang dah duduk di atas journal bearing kita. Dan crankshaft ni lah yang akan berputar. Kemudian anda tengok dekat crankshaft ni kan, ada lubang-lubang dia. Dan lubang-lubang ni semuanya lubang untuk aliran minyak. Tapi secara detailnya saya akan cerita nanti bila kita sampai pada topik untuk ceritakan crankshaft. Yang saya nak tunjukkan sekarang ni adalah macam mana crankshaft ni duduk di atas kita punya engine block. Dan kemudian untuk lock crankshaft ni pada position dia, kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai crankcap. Crankcap ni rupa dia macam ni. Okey, jadi crankcap ni pun kita akan letak journal bearing dekat sini. Okey, dan kita pun lock lah dia macam tu. Jadi ada banyak lagi lah crankcap. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 crankcap. Untuk mendapatkan akses penuh kepada kursus di mana saya akan terangkan engine block, crankshaft dan macam-macam. In fact, semua komponen dalam enjin tu saya akan terangkan satu persatu kepada anda. Saya jemput anda untuk join kursus Engine Zero to Hero di mana ada 50 video dan 5 jam lebih konten untuk anda belajar segalanya tentang enjin. Bila anda tahu basic tentang enjin ni, kalau kata ada problem nanti anda pergi bengkel, senanglah anda nak faham apa yang mekanik tu cakap dan kurang kemungkinan untuk kita ditipu. Dan lagi satu, of course lah, kita nak tahu cara sebenar macam mana nak jaga enjin kita ni. Dan anda pun tak perlu kata nak kena pergi kelas lah, nak belajar. Duduk dekat rumah pun boleh belajar. In fact, dekat mana-mana dan bila-bila masa saja anda boleh belajar kalau anda join kursus online ni. Link untuk join saya letakkan dekat bawah. Sekarang ni pun memang ada 60% diskaun selagi saya masih tengah rekod video-video kursus ni. Nanti dah siap rekod, dah upload semua, tak ada lagi lah diskaun ni. Jadi rebut cepat-cepat dan klik link dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi sekarang ni dah ada crankshaft. Apa kata kita buka crankshaft ni dan kita terbalikkan enjin ni.